Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Okey, hari ni kita akan belajar satu tajuk baru di tingkatan 5 untuk KSM Okey, tajuk dia adalah ubahan. Okey, saya nak ajar dalam 15 minit je ni sebenarnya. Lepas tu awak boleh buat latihan sebenarnya. Okey, kalau kita tengok ni. Sekejap Okey, sebenarnya apa dia ubahan tu? Okey, ubahan ni sebenarnya dia ada 3 perkara lah. Iaitu ubahan langsung, songsang, okey, dan ubahan bergabung. Okey, kejap saya nak print screen kejap. Okey Okey, ubahan ni, okey, simbol dia macam ni. Ni adalah masuk ubahan. Saya tak on. Pen tak ada pula. Okey, ini ubahan. Okey. Contohnya dia kata okey, Y berubah secara langsung dengan X. Okey. Jadi langsung kita ambil yang pertama adalah ubahan langsung. Bila ubahan langsung, dia Y berubah secara langsung dengan X. Okey, ini maksud dia ubahan. Okey, kalau dia kata contoh dia B berubah secara langsung dengan C. So, yang perlu awak buat adalah B berubah secara langsung dengan C. Okey, langsung ni direct lah. Okey, itu ubahan. Jadi, bila ubahan ni maksud dia, contoh dia katakan kita ambil satu perkara lah. Okey, harga barang, contoh dia, berubah secara langsung dengan apa situasi semasa yang kita nampak. Kalau barang kita beli, contohnya barang banyak. Apa kaitan barang dengan harga? Semakin banyak, semakin tinggi harga. Okey, semakin banyak barang, semakin tinggi harga. Betul ke? Semakin banyak barang, semakin tinggi harga. Tak tahu aku. Kan kalau barang dia banyak, contoh emas lah sekarang ni. Emas banyak. Apa jadi pada harga? Turun-turun. Jadi bila emas banyak, okey, emas MASK. Emas banyak, harga turun. Betul? Harga turun. Yang ni adalah ubahan songsang. Kan? Jadi bila barang banyak, harga turun, dia songsang lah. Kalau apa yang harga banyak, harga dia makin turun. Ada ke? Dia tak boleh ambil barang lah. Kita ambil contohnya, jarak sama dengan laju darab masa. Okey, contoh kita ambil jarak dengan laju. Okey, dengan masa. So, kalau jarak dia makin jauh, adakah masa dia makin singkat perjalanan kita? Tak. Makin apa? Katakan dia punya laju ni purata samalah. Sama laju dia. Contoh dia 80 km sejam. Okey, sejam. Hour, sorry. Okey. Apa kaitan jarak dengan masa? Jarak semakin jauh tempat tersebut, masa diambil lama ke singkat? Semakin lama. Lama. Okey, ni dipanggil berkadar langsung. Okey, faham tak? Contoh dia, okey, apa maksud apa maksud K ni? L ni. Okey, L ni adalah dia punya tetap, constant. Contohnya dia kata, ni situasi semasa saya ambil Nanti kita pergi ubahan.
Okey, so maksud dia laju yang tetap 80 km sejam. Okey. Kalau jarak dia makin singkat. Contohnya jaraknya 80 km. 80 km. Okey, dengan laju yang sama 80 km per jam. Okey, apa ke masa yang diambil? So masa M ni masa. Jadi masa sama dengan 80 bagi 80 dapatlah 1 jam. Betul tak? 80 bagi 80 dapatlah 1. So masa dia adalah 1 jam. Okey. Jadi apa jadi kalau jarak tersebut ditingkatkan kepada 160 km, contoh dia. So jarak dia meningkat. So bila jarak meningkat, masa dia jadi apa? Meningkat ke kurangan? Meningkat. Meningkat. Itu disebut ubahan langsung. Jadi apabila jarak meningkat, ni kita warna lain Okey, apabila jarak meningkat, masa pun meningkat. Itu dipanggil ubahan langsung. Okey, itu dia punya situasi lah, apa tujuan kita belajar ubahan ni. Okey, sekarang ni saya nak ajar untuk ubahan hanya ada 3. Yang pertama ubahan langsung, yang kedua songsang, dan yang tiga bergabung. Okey, tercantum ni gabungan daripada langsung lah. Okey, contoh dia, apa dia ubahan langsung? Contoh tadi adalah jarak dan masa, itu langsung lah. Kalau harga emas dengan harga, bilangan emas dan harga, dia emas meningkat, harga turun. Ini dipanggil ubahan songsang. Okey, contoh dia, emas adalah M kita ambil. Emas adalah M. Okey, harga adalah H. Contoh. Okey, yang ni adalah songsang. Songsang. Okey. Jadi soalan dia, okey, M adalah emas berubah secara songsang, okey, dengan H. Jadi M berubah, okey, berubah ni macam ni lah, simbol ni ombak ni. Okey, simbol apa ni? Simbol ni simbol ni Ikan tilapia. macam ni kan? Ikan. Simbol apa? Ikan. Simbol ikan. Okey, yang awak faham dah simbol ikan. Okey, ini dipanggil ubahan. Ini adalah simbol bagi ubahan. Okey, so harga emas berubah secara songsang. Bila songsang, awak letak 1 per. Songsang dengan apa? H. Okey, faham tak? Boleh ya? Cikgu, kalau dia depend cikgu kan, kalau yang kita nak bentuk graf macam mana kan? Ada Graf yang lain. lengkung, ada yang straight. Graf tak ada. Sekarang ni kita nak belajar ubahan ni, kita nak tukarkan daripada ayat kepada simbol. Okey, itu yang permulaan dulu. Okey, boleh faham tak? Faham cikgu, faham. Okey, faham Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, kita ambil soalan lain pula. Kita padam. Disamalah ubahan. Saya bagi sekali jalan je. Okey, contoh kita ambil jarak, J adalah jarak berubah secara langsung dengan masa. Masa Okey, jarak berubah secara langsung dengan masa. Okey, so kita nak buat J berubah secara langsung dengan M. Betul? Dapat? Faham tak ni? Faham. Faham Okey, senang kan? Alright. Okey, seterusnya itu ubahan langsung. Okey. Contoh lain kita ambil kalau K berubah secara langsung dengan B. Maksud dia apa? K berubah secara langsung dengan B. B. Faham Alright. Kalau soalan seterusnya, okey, tak apa, yang ni saya rekod ni. Nanti siapa yang datang, nanti awak boleh ulang kaji balik. Okey, contoh dia, apa lagi? Kita nak ambil P berubah secara langsung dengan Q. So, maksud dia P berubah secara langsung dengan Q. Boleh Okey, contoh lain saya ambil P
berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. So nak buat apa? So P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Ini dipanggil ubahan tercantum. Okey, faham? Contoh dia, okey, Q kuasa 2 dan M contoh. So P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 dan M. Okey, faham tak ni? Okey, ni dipanggil ubahan tercantum. Boleh ikut? Faham tak? Okey, Faham. senang kan? Okey. Seterusnya saya tukar. Dia sama je ni. Dia ada acuan dia kan? Okey, contoh dia A berubah secara langsung dengan B kuasa 2 dan C kuasa 3. So nak buat apa? A berubah secara langsung dengan B kuasa 2, C kuasa 3. Dah siap? Okey, faham? Ini dipanggil ubahan tercantum. Boleh ikut? Faham tak faham ni? Respon sikit? Faham. Okay, faham Boleh Alright. ke boleh? Boleh, senang kan? Alright, kita ambil satu lagi contoh. Kita buang. Ni senang kan? Kita isi je. Ni kita padam. Ni padam. Ni padam. Okey. Okey, contoh lain kita ambil C berubah secara langsung dengan A kuasa 2 dan D kuasa 4. Jadi C berubah secara langsung dengan A kuasa 2, D kuasa 4. Boleh ikut? Boleh Faham tak? Respon sikit? Boleh. Okey. Boleh. Okey, kita pergi kepada ubahan bergabung pula. Dia sama je, konsep yang sama. Kita padam. Kita padam semualah. Kita padam. Saya tak boleh padam ni. Sekejap, saya padam sekejap. Okey. Kita tukar soalan. Okey, A berubah secara langsung dengan B kuasa 2 dan secara songsang dengan C. Okey apa perlu buat? Okey, jadi kita buat sama juga. Kita tukar warna lain sekejap. Warna merah dah, hijau pula Okey. So A berubah secara langsung dengan B kuasa 2 dan secara songsang. Kalau songsang maksud dia apa? Per kan? So, Satu per. C. Dah siap? Faham? Faham tak faham? Senang kan? Jadi kalau songsang dia dekat per. Okey, faham. Okey, contoh lain saya ambil. Ni kita padam. Ni senang je. Ini dipanggil ubahan bergabung. Okey, contoh dia. Ni kita padam. Acuan ni dah ada kan? Senang. Okey, contoh dia. P berubah secara langsung dengan Q dan R dan secara songsang dengan S. Okey, maksud dia P berubah secara langsung dengan Q dan R dan secara songsang tak mana? Respons Kat bawah. Okey, bawah. S. Siap. Faham tak? Faham. Okey, senang kan? Okey, settle ubahan bergabung. Okey, senang Okey, itu dah ambil satu perkara lah. Tukar daripada ayat kepada bentuk simbol. Okey, seterusnya
kita nak ganti nilai. Okey, contoh okey, kita ambil, kita padam ni dulu. Ni kita padam. Sekejap, kita padam ni, padam. Asal tak padam ni. Sekejap, kita padam ni dulu. Image crop. Okay, kita padam semualah. Alright. Okay, contoh kita ambil A, tak payah padam tadi. Berubah secara langsung dengan B. Okey. Kemudian dia kata soalan seterusnya, cari nilai A apabila B sama dengan soalan macam ni. Okey, kita bagi table lah, senang. Okey, bagi table Mana ada table, ada jadual. Ni nilai A, ni nilai B. Okey. Kemudian A ni contoh dia, soalan dia 6, B ni 12. Okey, soalan dia, cari nilai A apabila B 48 contoh. Okey, 48 Right. Okey. Okey. Faham tak soalan ni? Ni awak boleh jawab dekat soalan objektif. Cikgu, ni konsep nisbah ke apa? Macam konsep nisbah. Lebih kurang nisbah lah tu. Okey, macam mana cara dia? Okey, yang pertama awak buat A berubah A berubah secara langsung. Dia macam nisbah lah sebenarnya. Okey, A berubah secara langsung dengan apa? B. Betul tak? Betul tak? Betul. Okey, betul Okey, sekarang ni bila ubahan nak tukar dengan sama dengan, kita letak pemala. A sama dengan K. K ni satu benda yang tetap, constant. A sama dengan KB. Boleh kot? A sama dengan KB. So, kita gantikan nilai A 6, K ni tetap, dan nilai B 12. Sorry, 12. Siapa pula masuk ni? Okey, dan nilai B B ni 12. Okey, nak gantikan nilai A dan nilai B. Bila kita dah gantikan, kita selesaikanlah. So, K dapat apa? K adalah 6 bagi 12 dapat 1/2. Faham tak ni? Faham. Faham Okey, bila awak dapat K sama dengan 1/2, okey, awak tukarkan K ni. So, akan dapat A sama dengan K adalah 1/2. 1/2 B. Okey, ini persamaan dia. Formula dia lah, senang cerita. Okey, faham tak setakat ni? Faham. Okey, seterusnya ambil kolom yang kedua. Gantikan apabila A dia X, so gantikan A dengan X. 1/2 B dia apa? 48. 48. Selesaikanlah. So, dapatlah X sama dengan apa ni? 48 bagi 2?
Dah lama tak sekolah, congak tak tahu. 24. Okey, 24. betul. So, dapatlah X dia Sekolah 24. tu. Okey, boleh Faham tak? Faham. Faham kan? Okey. Okey, seterusnya kita tengok, kita ubah soalan ni. Okey, selesai persamaan. Okey, ubahan langsung. Kalau graf dia, macam ni lah. Graf dia, maksud dia, ni A, ni B. Kalau ubahan langsung, graf macam ni lah. Maksud dia, A dia meningkat, B dia meningkat, A dia pun meningkat. Semakin banyak B, semakin tinggi A. Maksud dia ubahan secara langsung. Ni sebenarnya ni lah. X, ni Y, X. Ni bolehlah ni A, ni B samalah. Okey, boleh ikut. Faham tak ni? Tu maksud dia graf dia. Okey. Faham? Respon sikit, faham tak? Faham. Faham Faham. Okey, kita tengok ubahan songsang tadi. Okey, kita tukar ni Okey, kita potong ni. Okey, contoh dia kita ambil P berubah secara songsang dengan Q. Okey, so ni pun kita tukarlah. Boleh Ni kita tukar. Lambat sikit lah. Okey, ni kita buang. So, ni nilai P, ni nilai Q. Okey, contoh dia, apabila dia mesti bagi satu pasangan yang lengkap dulu. Contoh dia, apabila P ni nilai dia 10, Q ni nilai dia, contoh dia 2. Soalan dia, cari nilai P, atau Q pun boleh juga lah. Cari nilai Q apabila P dia adalah 20 contoh. Okey. Yang pertama, ni kita padam balik. Kita buat dalam bentuk ubahan dulu. Kita padam. Dia slow sikit sebab dekat banyak apps. Ataupun saya tutup dulu sekejap. Okey, dah tu. Sekejap kita bahas. Okey, sebab banyak sangat buka. Okey, kita ambil warna merah. Okey, sekarang ni kita tukar dalam bentuk ayat kepada bentuk simbol. Okey, P berubah secara songsang. Songsang maksud dia apa? Per. Okey, jadi 1 per Q berubah secara songsang. Okey, so bateri habis. Sekejap bateri saya habis. Okey. Okey, boleh Okey, sekarang ni kita tukar daripada bentuk ayat kepada bentuk simbol. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tukarkan bentuk simbol ni kepada bentuk persamaan. Jadi kalau ubahan nak tukar kepada, ni pasal ada mesej ni. Okey, ubahan nak tukar kepada persamaan letak apa? K. Betul. So P sama dengan K per Q. Okey, boleh kot. Dia sebenarnya macam ni. Boleh. P sama dengan K darab 1 per Q. Sama je. Jadi K darab 1, K lah. So P sama dengan K per Q. Okey, boleh ikut Okey, kemudian kita gantikan nilai. Kita padam. Faham. Faham
Okey, kita padam dulu. Dia hang ke ni? Sekejap. So, tadi padam. Okey, tak apa. Okey, kita gantikan nilai P dia 10. Sekejap, kita ambil warna lain. Sekejap. Kita tukar bateri sekejap. Tak boleh juga. Okey, tak apa. Saya tak dapat. Okey, boleh. Okey. So, kita gantikan nilai P dia 10. P dia 10. K tetap gantikan Q dia 2. So K dapat apa? K dapat 20. 20. Okey, K dapat 20. So kita gantikan nilai K ni 20, kita buat ke sini. So P sama dengan K dia 20 perkan dengan Q. Okey, dapat satu persamaan. So daripada ubahan kita dah tukar kepada persamaan. Boleh? Okey, apa nak buat seterusnya? Tukar warna lain. Nak buat apa? Next, nak buat apa? Masukkan nilai kolom Masukkan ni. nilai. Okey, pandai. Kolom yang kedua. So, P dia adalah 20. 20 per Q. Q adalah X. So, X dapat apa? Cuba cepat. 1. Okey, 1. Iaitu 20 bagi 20 dapat 1. Dapatlah X 1. Settle. Perubahan songsang. Faham Boleh ikut? Cikgu, kalau dalam soalan cikgu kan, kalau kita X sama dengan 1 tu salah lah kan. Patutnya Q sama dengan 1 kan. Macam mana? Okey, kalau dia nak Q, tukarlah Q. Q sama dengan Oh, 1. kalau X tu salah lah. Tengok soalan lah. Biasa ni Tapi dia tapi dalam tu dia tunjuk X. So X lah kan? sebab soalan ni tak lengkap. Kalau dia kata Dalam nilai kolom X, Q. X lah. Kalau dia nak Q, Q lah. Tengok soalan. Kalau soalan dia kata nyatakan nilai X, so bagilah X. Kalau soalan dia kata nyatakan nilai Q apabila P sama dengan 20. Jadi bila P sama 20, Q dia 1. Untuk bergantung pada soalan. Okey, faham? Boleh? Faham. Okey, kita pergi kepada ubahan. Langsung dah. Songsang dah. Okey, dia sama juga konsep yang sama. Kalau bergabung pun sama. Okey, kita padam semualah. Okey, boleh ikut Senang tak? Okey. Senang kan? Alright. Kita pergi soalan lain. Okey, kita pergi. Nak terangkan tak ubahan tercantum dengan bergabung ni? Konsep sama je. Ke nak terus buat soalan? Macam mana? Yang bergabung tu cikgu. Bergabung tercantum tak Okey. Sama je konsep dia. Okey, kita ambil ubahan bergabung. Contoh dia kita ambil soalan. Okey, tak apalah, boleh lah. Okey, contoh kita ambil A berubah secara langsung dengan B dan secara songsang dengan C contoh. Okey.
So, daripada ayat, kita nak tukar kepada persamaan. Okey, sebelum tu dia bagi table. Okey, table Table kena ada. Nanti kita pergi soalan yang sebenar. Okey, table dia. So, table ada 3 lah. Ni X, ni A, ni nilai B, ni nilai C. Okey, table dia. Table ada 3 nilai. Sama macam tadi. Bagi satu pasangan yang lengkap dulu. Soalan buat sendiri ni susah sikit lah. Kita ambil dalam buku teks soalan dia. Kejap buku saya ni. Okey, kita ambil soalan ni lah, senang. Mana soalan dia? Ataupun kita ambil soalan sebab dia bila buka banyak apps ni dia hang lah. Okey, kita ambil soalan yang saya bagi awak tu. Okey, soalan tahun 2011. Ubahan. Sekejap kita besarkan. Okey, ni saya tutup lah. Bila buka banyak dia hang lah. Buku teks ni, okey, buku teks biar. Okey, 2011 saya dah bagi kan? Ingat lagi tak? Hello, respon sikit. Ingat lagi tak? Dah tutup ke? Ke dah lolap dah? Okey, ada 14 orang. Okey. Daripada 16. Siapa lagi tak datang ni? Orang yang sama Apa itu? Siapa yang tak datang? Ni dalam Google Meet ni ada 12 lah cikgu. Ni 15. Oh, saya ada 2. 12. Itu termasuk cikgu. 12, 13, 14, 15. 4 orang tak ada. Okey, tak apa. Mungkin ada hal lah tu. Nanti saya rekod ni, tak apa. Okey, kita ambil soalan ubahan kat sini. Ubahan ni. So, ada hang ni. Kita kecilkan. Sekejap, saya tak buku ni. Okey, kita tengok soalan SPM 2011. Sekejap saya tengok. 2011 saya ada bagi kan? Ada tak? Ada. Ada. Ada tak? Ke dah lupa dah? Baru berapa bulan? Ada cikgu. Ada. Okey, cuba buat tengok. Ada tak sekarang soalan tu? Ke tak ada dah? Okey, kita nak soalan objektif. Okey, kalau 2011, soalan nombor 38. Soalan nombor 38. Okey, ni. Okey, tengok soalan ni. Okey, nampak tak ni soalan ni? Kita print screen dulu. Okey, sorry. Ni soalan dia. Okey, dia kata R berubah secara langsung dengan punca kuasa 2S dan secara songsang dengan T. Apa jawapan dia? R berubah secara langsung dengan punca kuasa 2S dan secara songsang dengan T.
B ya cikgu. Apa jawapan dia? B. R berubah secara langsung B. dengan B kan? punca kuasa 2S dan songsang dengan T. So jawapan dia B. Okey, nampak? Boleh faham tak? Faham okey. Boleh. Nanti awak tengoklah semua dah boleh jawab lah tu. Boleh. Senang ke susah soalan ni? Senang kan? Sedang. Cikgu dah habis bab cikgu. Tajuk ni dah habis lah sebenarnya. Tapi kena banyak latihan. Okey, konsep yang sama Okey, kita tutup ni. Sebab dia bila buka banyak apps ni, dia jadi hang. Okey, kita tengok soalan ni pula. Ni bila nak buat soalan ni takut tak ni lah. Okey, tak apa. Okey, kita patah balik kepada ni A berubah secara langsung dengan B dan secara songsang dengan C. Okey, dia mesti bagi satu yang lengkap. Ini salah di sini ni. Kejap Kejap kita Cikgu, constant tu memang kena hubung K Tak boleh betul-betul. hubung yang lain. Constant kena letak K. Okey, dia biasa K lah. Kalau tak M kan janggal lah kan. Boleh. Tapi boleh je constant satu benda tetap maksud dia. Okey, kalau kita tengok soalan ni, kita besarkan. Okey, tengok A berubah secara langsung dengan B dan songsang dengan C. Okey, contohnya dia bagi satu nombor yang lengkap. Kita ambil warna biru pula. Purple. Okey. Contoh dia A ni 2, B ni 4. Okey, C contoh dia kita bagi apa kan? Okey, sorry. C ni katakan 8 contoh Okey, yang ni pula katakan 4, ni 8, ni X. Okey, kita cuba soalan ni. Okey, jadi kita buat A berubah secara langsung dengan B dan secara songsang dengan C. Okey, so bila ubahan nak tukar kepada persamaan, letak apa? Letak K. 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 K kan, betul. So A K. sama dengan K B per C. Okey, boleh? Okey So kita gantikan nilai. A dia 2. So A sama dengan K B per C kan. A dia 2. B dia 4. K tetap C dia 8. Okey, so dapat K. Ni 1, ni 2. So K dapat apa? K dapat 4. Okey, faham tak? 4. Okey, dah dapat K, tukarkan K ni. So A sama dengan K dia 4, B per C. Okey, step pertama, tukarkan ayat kepada bentuk ubahan. Step yang kedua, kalau dia sesuai nilai, gantikan setiap nilai tersebut untuk dapatkan constant. Okey, kemudian dah dapat constant, tukarkan constant tersebut. Okey, gantikan. Sini. Ni gantikan. Alright. Bila dah gantikan, ambil kolom yang kedua tadi. Okey, gantikan nilai kolom yang kedua. Kita ambil warna lain sikit bagi dia nampak merah Okey, so gantikan merah dah ada. Kita
kita ambil hijau pula. Okay, so A dia 4. Okay, tetap. B dia 8. C dia X. Okay, K dia 4 lah tadi. K dia 4 tadi kan. Okay, selesaikan. So, akan dapat X sama dengan 4 darab 8 bagi 4. So, dapat apa? X sama dengan 8. Okay, X sama 8. Betul lah X 8. Sorry. A, B, yang betul lah. Kan? Betul. Betul-betul. Okay, C dapat 8. Okay, boleh ikut Faham? Macam tu lah lebih kurang soalan dia. Okay, kita pergi kepada soalan dalam buku teks. Ni kita boleh padam. Okay, buku teks. Kita ambil soalan buku teks. Okay, buku teks ni awak dah download ke belum? Dah sejak. Perlahan dia dah itu. Dia besar, dia 100 megabyte kan. Dia dah dekat 7 bulan tu nak dapat data baru, awak download lah. Okay, awak nak soalan yang paling susah ke apa? Senang. Sedang. Okay, kita tengok soalan 1B ni. 1.1B Okay, nak buat soalan mana? Pilih satu soalan, kita bincang. 7. Yang paling susah biasanya hujung sekali. 7 cikgu 7. 9. 7 cikgu 7. 7 Alright. Nombor 7. 7 Okay, ni kita besarkan. Okay. Okay, kalau SPM ke BSM, perubahan ni adalah soalan objektif. Faham Okay. Tapi bila KSSM, tak semestinya ubahan dalam soalan objektif. Okay, itu sebab kita kena buat semualah. Tak tahu lagi KSSM ni apa soalan dia, kita tak tahu lagi. Okay, tengok soalan nombor 7. Kita buat sama. Okay, kita besarkan. Okay, soalan nombor 7 Okay, soalan dia nampak tak ni? Okay, nampak Alright. Nampak. Okay, kita tengok bilangan patah perkataan yang di type A. Kita tengok yang lain dulu. Berapa dah jam ni? 9. Oleh Saiful berubah secara langsung. Maksud dia A berubah secara langsung dengan T. Okay, faham? Boleh tak? Okay. Faham. Jika Saiful menaip 700 patah perkataan, jadi A dia adalah 270 dalam masa. T itu masa lah, time. Dalam masa 6 minit. Okay. Hitung masa yang digunakan olehnya untuk menaip. Nah, ni sebenarnya kita buat table lah ni. Ni A, ni T. Bila A 270, T dia 6. Betul? Okey. Kemudian, hitung masa yang digunakan olehnya untuk menaip. So, apabila 600, kita ambil warna lain pula. Warna hijau. Apabila 675, okey, apakah masa? Nampak tak? Cuma dalam bentuk ayat ni, kita tukarkan kepada bentuk simbol. Okey, sama tak yang kita belajar tadi? Maksudnya kita cari K dulu lah kan? Betul. So, buat apa yang pertama? Okey, Cari K. tukarkan ubahan kepada persamaan. A sama dengan KT yang kita belajar tadi. Boleh?
So, gantikan satu kolom yang lengkap ni. Okey, gantikan. Kita guna warna purple pula. Bila A dia 270, T dia 6. Apa dapat K? Jadi 270 bagi 6 dapat apa kalkulator? 45. 45. 45. So K dapatlah 45. Siapa yang tak ada kalkulator, saya ada kalkulator sini. Oh, dia tak boleh keluar kalkulator lah, takut dia hang. Sekejap, boleh kot. Cikgu, T sama dengan 15 minit Tu dapat cantik lah. Ni kalkulator saya ada. Okey, ni kan 270. Siapa tak ada kalkulator? Bahagi 6. So dapat 45. So K dapat 45. Okey, bila K dapat 45, gantikan K ni. So A sama dengan A sama dengan 45 T. So ambil kolom yang kedua. A dia 675, 45, T dia X. So selesaikan. 675 bahagi 45. So dapatlah X dia 15. So X dapat 15. Settle. Okey, faham? So dia nak masa. Masa adalah so masa masa 15. 15 apa? 15 apa? Minit. Minit. 15 minit. Alright. Okey lah, siap. Okey, boleh. Okey. Boleh. Okey, lagi nombor apa? Yang susah. Okay. Kita bincang nombor 9, lepas tu awak buat latihan ni semua Okey. Okey. Ada pergi klinik ada hal sikit. Okey, tengok soalan nombor 9. Okey, yang ujung sekali tu sah Tanda tu kan. Okey, dia kata diberi. Sama je sebenarnya. Kita merah. Diberi isi padu cat. Okey, dia sebenarnya petua dia bila soalan panjang-panjang macam ni, yang pertama sekali awak highlightkan huruf ataupun nombor. Apa yang ada sini? Ni. X. Ni N. Yang ni. Highlightkan. Okey. Bila highlightkan, awak tukarkan kepada bentuk simbol. Diberi, kena baca lah. Diberi isi padu cat X. Okey, X. Berubah secara langsung dengan dinding D. Okey, so bila berubah nak tukarkan kepada persamaan jadi apa? X sama dengan KD. Pandai, KD. Okey, kemudian jika ni kita buatlah kotak dia. Ni X, ni adalah D. Jika 3 liter cat, ni 3, boleh mengecat dinding 36. Okey, boleh? So gantikanlah. X dia adalah 3. Ni siapa pula masuk ni? Aduh. Okey, X dia adalah 3. K, D. D dia adalah mana pula ni mouse ni. Okey.
D dia dah hilang pula. Sorry. Okey, D dia adalah berapa D? Okey, 36. 36. So K dapat apa? 0.083. Bagi bentuk pecahan lah. 0.083 boleh tak? Tapi biasa kan bagi bentuk pecahan lah. 1/12. Okey, so K dapatlah 1/12. So gantikan nilai K ni. So X sama dengan 1/12 D. Okey, so dia kata A ni ungkapkan persamaan dalam sebutan X dan D. Dah siap. Okey, faham? Boleh? Respon sikit? Boleh tak boleh? Boleh je tu. Boleh. Okey, bagus. Alhamdulillah. Boleh, Okey, boleh. seterusnya. Hitung isi padu cat dalam liter. Okey, yang diperlukan. So tak tahulah. Ni tak tahu. Okey, ni tak tahu tak X kan. Boleh lah X pun tak apa. Dengan tinggi 9 meter, lebar 5 meter. Okey. So dinding cat tu apa? Boleh mengecat luas dinding cat. Okey, dinding cat bentuk apa? So kena darab macam tu. Okey, Untuk dapat dinding cat rumah D. awak bentuk apa? Segi 4. Segi 4 tepat. Segitiga. Ada ke rumah kau segitiga? Aduh. Tu rumah Haris je. Itu lah kan. Iglu lain lah. Rumah kat Malaysia ni biasanya segi 4 lah tepat. Okey, so tinggi dia 9. Jap. Ada macam ni, dia tinggi sikit. Okey, segi 4 tepat. Tinggi dia 9, lebar dia 5. So 5 darab 9 berapa? 45. 45. So luas dinding tu adalah 45 meter persegi. So gantikan sini 45. Tu yang kebatnya kat situ. Faham tak? 45. Diubah sikit je. So gantikanlah. X. Okey, 1/12. D dia 45. Sorry. So 12, 45 bagi 12. Bagi jawapan dia. X apa? Berapa liter cat yang dia perlu? 15/4. 15/4. Okey, 3.75. Ataupun 3.75. Okey, 75. Dah siap? Boleh faham? Okey, boleh Faham. Faham. Okey, sekarang ni awak boleh siapkan latihan. Okey, sebelum tu isi kehadiran. Siapa yang belum isi kehadiran, isikan kehadiran di Telegram. Okey, kemudian boleh jawab soalan. Ni. Alright, soalan di buku teks ni, muka surat 10. Okey, awak cuba buat buatlah semua ni. 1, 2, 3 sampai 9. Okey, ada kita soalan susah. Ke nak buat soalan lagi susah lagi? Ni lah jejak. Sorry. Kita buat soalan semualah. Sekejap kita lajukan sikit. Kena buat soalan ada kepala otak ni. Ni. Kepala otak ni. Sekejap kita tengok. Okey, buat soalan ni boleh. Ni ada kebat sikit kan. So, soalan awak buat 1.3B. Okey, saya tulis sikit kat WhatsApp. Dekat Telegram Okey, buat ni. Bodoh belakang tulis. Okey, buat latihan
Sekejap Ini bergabung. Okey, ni lah. Ni siapa pula masuk ni, orang nak habis keluar ni. Okey. Okey, latihan ni lah buat muka surat 28. Latihan 1.3 E muka surat 28. Okey, dan latihan 1.3B muka surat 29. Dan buat latihan. Okey, dari buku teks dari buku teks KSSM Matematik tingkatan 5. Okey, boleh? Kalau tak ada, saya tangkap gambar ni, saya bagi kat Telegram. Okey, jadi kalau rasa sayang nak guna data awak download di sini je lah. Okey. Okey, latihan ni saya dah masukkan dekat Telegram Okey, awak buatlah 2 muka surat tu. Okey, awak boleh cuba buat. Kemudian nanti kalau ada masalah awak masuk dalam grup Telegram tu, bagi tahu dah, nanti saya cuba buat. Okey, bila-bila boleh bila-bila boleh. Seeloknya buat secepat mungkin lah. Okey, nanti bila-bila kalau tak faham awak boleh masuk dalam Telegram, kita boleh bincang lah dari semasa ke semasa. Okey, boleh? Okey, ada soalan apa-apa tak sebelum kita ni? Tak ada. Ha? Tak ada? Tak ada. Sebab saya ada hal kena pergi klinik kesihatan sekejap. Ada hal. Okey, kalau tak ada, kita boleh stop dulu. Ni siapa baru masuk ni? Kimi baru masuk, kasihannya. Okey, tak apa. Yang ni saya rekod. Nanti saya upload, saya bagi link dia. Okey, apa yang kita belajar hari ni, saya dah rekod. Okey, nanti tu sebab gambar saya tak ada sini tau. Sebab gambar saya dekat yang ni. Dekat rekod ni. Nak tengok gambar saya kat mana tak? Ni, tengah rekod. Nampak? Oh. Nampak. Nampak kan? Saya tengah rekod sini. Masuk YouTube tu. Ha? Apa dia? YouTube ke? Masuklah. Nanti saya bagi link. Ni tengah rekod ni. Nampak tak? Okey, tengah rekod. Okey, nanti Nampak. saya bagi link. Awak boleh semak dari semasa ke semasa. Kalau tak faham. Yang lambat masuk pun sama. Boleh semak. Boleh tengok link tu. Boleh ulang kaji banyak kali. Dalam masa yang sama awak buat latihan yang saya beri. 2 soalan, 2 muka surat je. Banyak ke sikit ni? Sikit kan? 2 je, 2 muka surat je. Wah, Awak banyak. cuba buat. Okey, cuba buat. Lepas tu nanti awak, kalau tak faham, awak masuk dalam grup Telegram lah. Okey, siapa dah siap nanti takat gambar Okey, go. takat gambar, Okey, masukkan grup tu. Okey, soalan tak payah salin pun tak apalah kot. Nak salin ke? Kalau awak bijak, awak print. Tak nak. Kalau untuk ni, awak print lah, print. Lepas tu awak gunting, tampal. Kemudian buat jawab dekat bawah dia. Okey, kalau tak nak pun tulis je lah muka surat berapa tadi, muka surat sekian, latihan berapa, nombor dan jawapan dia. Supaya senang merujukkan akan datang. Boleh Okey, ada soalan nak tanya? Boleh. Okey, tak ada. Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, kita boleh tangguhkan Google Meet kita. Okey, kita Google Meet Kasih, kita tangguh, tapi latihan tak ni berterusan tau. Okey. Okey. Jangan latihan pun kau tangguh juga. Latihan jangan tangguh. Okey? Okey, kalau tak ada, saya minta maaf kalau ada salah silap ke. Okey, yang baru masuk tu tak apa, nanti saya bagi link. Kita ada rekod. Okey. Okey. Okey, boleh
Okey, selamat membuat latihan. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. warahmatullahi Terima kasih, cikgu. wabarakatuh. Okey, sama. Cikgu. Okey, sama. Terima kasih, cikgu. Cikgu.